dan kami akan membincangkan mengenai arak dan minuman keras. Untuk pengenalan, seperti yang kita ketahui, di seluruh dunia bahkan menggunakan arak atau minuman beralkohol dalam masakan dan juga minuman. Seperti di Malaysia juga, golongan mereka yang mengambil arak terdiri daripada mereka yang bukan beragama Islam. Seperti yang kita tahu juga, umat Islam dilarang untuk mengambil arak. Namun terdapat beberapa persoalan yang bermain di benak fikiran kami sebagai seorang masyarakat yang prihatin. Seperti yang kita tahu, mereka menggunakan atau meminum arak untuk tujuan berhibur. Namun di sebalik kehiburan itu terdapat unsur-unsur negatif. Sebagai contoh, arak ini boleh menjuruskan golongan remaja terutamanya ke kancah gejala sosial, dan juga seperti yang kita selalu dengar pada tahun lepas dan awal tahun ini, ramai yang terkorban akibat daripada kemalangan yang disebabkan oleh pemandu mabuk. Oleh itu, terdapat beberapa objektif kumpulan kami menjalankan kajian ini. Yang pertamanya adalah untuk mengenal pasti faktor yang mengakibatkan pemandu mabuk dan juga gejala sosial yang berkaitan dengan arak. Yang kedua adalah mengenal pasti kesan pengambilan arak yang pada kadar yang tidak sepatutnya kepada individu, masyarakat dan juga keluarga. Dan akhir sekali adalah untuk mengenal pasti langkah terbaik yang boleh diambil oleh individu, masyarakat dan juga pihak kerajaan dalam membendung masalah pemandu mabuk dan gejala sosial yang berpunca daripada pengambilan arak. Pada tahun 2015, data terbaru daripada Badan Kesihatan Dunia iaitu World Health Organization (WHO) berkata laporan status global tentang alkohol dan kesihatan menunjukkan bahawa orang-orang di Tajikistan mengambil minuman beralkohol paling banyak setiap tahun dengan jumlah rata-rata 30.3 liter seorang. Pada urutan kedua ialah Russia dengan purata konsumsi alkohol 22.3 liter seorang, dan tempat ketiga ialah China dengan 15.1 liter, diikuti Ireland dan Jerman dengan 14.7 liter. Dikatakan bahawa antara sebab-sebab pengambilan alkohol ialah berfungsi sebagai pemanas badan, menghilangkan rasa sedih dan tekanan malah dijadikan sebagai satu kebiasaan. Di Eropah, di mana masalah ketagihan arak agak menular dan telah menyebabkan kadar kematian yang tinggi akibat kemalangan, kecederaan dan penyakit liver cirrhosis serta kanser hati. Menurut cacatan WHO pada tahun 2011, tercatat 2.5 juta penduduk dunia meninggal dunia akibat alkohol dan 9% kematian tersebut terjadi pada orang muda yang berusia 15 hingga 29 tahun. Juga tidak terlepas kadar pengambilan beralkohol di Malaysia. WHO telah meletakkan Malaysia sebagai negara ke-10 tertinggi di dunia dalam jumlah pengambilan arak oleh rakyatnya. Rakyat negara ini membelanjakan sebanyak 1.5 bilion ringgit Malaysia untuk arak setahun secara purata. Ini adalah perkara yang amat serius tetapi tidak diambil berat oleh kebanyakan pihak untuk mengatasinya. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) menegaskan bahawa pengambilan minuman beralkohol yang berterusan, terutamanya jika diambil dalam jumlah yang banyak, boleh memberi kesan toksik kepada organ badan. Kesan toksik alkohol kepada otak boleh menyebabkan gangguan mental seperti kemurungan. Selain itu, alkohol boleh menyebabkan kegagalan fungsi hati, jantung, gastritis, ulcer, radang pankreas dan kanser saluran mulut dan tekak. Semua ini merupakan antara kesan jangka panjang kemudaratan kesihatan alkohol. Kematian pramatang boleh berlaku akibat kegagalan fungsi organ badan ini. Kajian saintifik juga telah menunjukkan kaitan antara pengambilan minuman beralkohol di kalangan wanita yang mengandung dengan kecacatan dan keabnormalan janin yang dikandung. Contohnya, fetal alcohol syndrome. Kematian mengejut juga boleh sekiranya alkohol diambil dalam jumlah yang terlalu banyak dalam satu-satu masa, sehingga paras alkohol darah terlalu tinggi yang boleh menyebabkan keracunan atau gangguan sistem pernafasan. Seterusnya, Menteri Al-Ehwal
Islam Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berpandangan bahawa arak dan minuman beralkohol bukan sahaja dilarang dalam Islam, malah ia digambarkan dengan keburukan dan bahaya dalam agama Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada Encik Naim dan terima kasih kerana sudi menjadi responden saya pada hari ini. Baiklah, soalan yang pertama yang saya akan ajukan, anda merupakan salah seorang pemandu yang menggunakan jalan raya sebagai medium perjalanan setiap hari. Apakah komen anda terhadap pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol? Silakan, Encik Naim. Assalamualaikum. Bagi pendapat saya sebagai seorang pengguna jalan raya yang menggunakan perkhidmatan jalan raya ni hampir setiap hari. Kata sama ada nak pergi kerja ataupun pergi kedai dan sebagainya. Pendapat saya memang tidak wajarlah sekiranya seorang itu memandu di bawah pengaruh alkohol. Dan seperti statistik juga mengatakan bahawa kajian tidak dibuat atas berapa ramai pemandu yang memandu dalam keadaan berada di bawah pengaruh minuman keras, tapi berapa banyak kemalangan yang melibatkan pemandu yang berada di bawah pengaruh alkohol. Jadi memang tidak patut sebab hampir 90% jika memandu di bawah pengaruh alkohol akan membawa kepada keburukan. Dan ini tidak hanya melibatkan diri si peminum tapi pemandu lain juga seperti saya. Memang merisaukan. Okey, baiklah. Mungkin anda boleh memberikan sedikit nasihat kepada masyarakat Malaysia, terutama golongan pemandu yang akan memandu di jalan raya. Adakah mereka wajar atau tidak wajar untuk mengambil minuman beralkohol? Maafkan saya. Okey. Saya punya pendapat dan nasihat ialah kepada pemandu-pemandu di luar sana, janganlah kita memandu di bawah pengaruh alkohol. Sekiranya kepada pemandu-pemandu yang bukan Islam yang ingin mengambil minuman keras, itu hak anda, tapi anda tidak berhak untuk memandu di bawah pengaruh minuman keras. Sekiranya anda ingin mengambil juga, sama ada anda boleh menggunakan perkhidmatan awam seperti teksi dan bas ataupun meminta pemandu lain yang memandu bagi pihak anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada saudara Syahira. Saudara Syahira merupakan seorang pekerja sambilan di salah sebuah pasaraya Malaysian yang menjual minuman keras dan beralkohol. Terima kasih kerana sudi menjadi responden saya pada hari ini. Baiklah, soalan pertama yang saya akan ajukan, pada pendapat anda, adakah wajar minuman keras dijual di premis terbuka yang dikunjungi oleh orang ramai? Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Nur Syahira binti Raslan. Pada pendapat saya lah, ianya sama sekali tidak wajar kerana minuman keras ni merupakan minuman yang diharamkan bagi umat Islam. Yang di mana majoritinya di Malaysia ni kita umat Islam, penganut beragama Islam. Minuman keras juga tak wajar dijual di pasaraya terbuka kerana bukan sahaja golongan dewasa yang berkunjung ke pasaraya tersebut, malah golongan kanak-kanak juga mengunjungi pasaraya tersebut. Jika kanak-kanak ternampak atau terlihat perlakuan yang tidak diingini oleh orang dewasa, jadi ianya akan memberi impak yang buruk lah kepada kanak-kanak tersebut. Okey, baiklah. Okey, terima kasih. Okey. Akhir kata daripada Encik Syahira kepada masyarakat Malaysia yang sedang menonton temu bual ini, terutama kalangan remaja seusia anda. Okey. Akhir kata daripada saya, minuman beralkohol ni seperti yang kita tahu dia akan mendatangkan kemudaratan kepada peminumnya. Jadi kepada pengambil minuman yang beralkohol, jika anda nak ambil minuman alkohol tu, tepuk dada, tanya selera. Tanya dulu diri tu, apa kebaikan aku dapat kalau aku minum ni? Kalau setakat nak seronok, nak lupakan masalah, kalau untuk melupakan masalah tu banyak. Kita boleh jumpa kaunselor, kita boleh jumpa psikiatris, kita boleh jumpa doktor, macam-macam lagi. Banyak lagi benda yang kita boleh buat, tapi kenapa minuman beralkohol juga yang kita pilih? Kesimpulannya, kita dapati bahawa arak atau minuman beralkohol ini mempunyai lebih keburukan dari kebaikannya.
Mereka yang mengambil minuman beralkohol perlu tahu risiko yang mereka hadapi akibat dari corak pengambilan alkohol mereka. Oleh itu, mereka perlu berjumpa dengan anggota kesihatan untuk menilai tahap risiko mereka. Mereka yang berisiko tinggi untuk mendapat kemudaratan alkohol perlu mengubah tabiat minum mereka. Intervensi dan rawatan awal boleh mencegah dan mengurangkan kemudaratan alkohol. Jauhilah alkohol yang memberi kemudaratan kepada kita.